Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billah Al-Aliyyil Azim, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita nak menyambung akan pengajian kitab kita, kitab 50 daripada hadis fadilat-fadilat amalan yang kita bercadang sungguh-sungguh insya-Allah untuk kita amalkan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan tuan-tuan musalli ala Sayyidina Muhammad oleh salah seorang daripada seorang yang sangat hebat. Tuan-tuan, musalli ala Sayyidina Muhammad yang hidup dia musalli ala Sayyidina Muhammad pada tahun dan seorang daripada ulama kat mana aku bilang tuan, okey. Yang seorang yang nama dia tuan-tuan seorang ulama besar di Baghdad yang hidup pada abad ketiga Hijrah, Muhammad bin Aslam, yang digelar sebagai tuan-tuan Abu Al-Hasan Al-Tusi, seorang imam hadis yang dibergelar sebagai Al-Hafiz dan Syekhul Islam pada zaman dia. Seorang yang sangat disegani dan sangat disayangi oleh penduduk Baghdad pada ketika itu tuan-tuan, dan jutaan manusia mengiringi kematiannya. Antaranya tuan-tuan amalan yang dia buat dalam hidup dia ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia akan segera melaksanakan hadis yang dia belajar. Bila dia dapat satu hadis yang berkait dengan amalan, tuan-tuan, dia akan segera untuk beramal dengannya tanpa dia tangguh-tangguh. Bahkan subhanallah tuan-tuan, dia sangat kuat ibadat dan menyembunyikan ibadatnya itu daripada pandangan manusia. Walaupun ilmu yang dia belajar itu tuan-tuan daripada hadis-hadis yang sangat lemah sanadnya. Dia dapat ilmu tu tuan-tuan, ilmu daripada hadis yang sangat lemah sanad dia. Maksudnya pun begitu dia cuba untuk beramal, sebab kita masih boleh beramal dengan hadis-hadis yang dhaif. Dapat hadis dhaif pun boleh tuan-tuan untuk kita beramal dengannya, subhanallah. Dan ulama tersebut tuan-tuan, dia sangat menjaga, sangat bersungguh-sungguh tuan-tuan dalam dia beramal dengan ilmu ataupun hadis yang dia belajar, subhanallah. Dan kita nak mencontohi ulama tersebut. Sekejap lagi saya akan ceritakan sikit kelebihan daripada amalan-amalan dan apa Allah anugerahkan kepada dia ni, seorang daripada ulama hebat pada zaman dia tuan-tuan. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Nak sambung pengajian kitab kita hari itu, kita berhenti pada nombor apa? 12 iaitu fadilat solat sunat 4 rakaat sebelum asar. Rahimallahu mura'an salla qabla al-'asri arba'an. Allah mengasihi dan merahmati orang yang mengerjakan solat sunat sebelum solat asar 4 rakaat. Dia bagi tuan-tuan solat sunat rawatib. Dalam solat sunat rawatib ni tuan-tuan, dia ada 12 rakaat yang dia panggil sebagai sunat muakkad, yang sangat dituntut. Berdalilkan kepada hadis yang nombor 10 tu tuan-tuan, man shalla fi yawmin wa lailatin 13 raka'atan
Bunyallahu baitun fil jannah arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya'i wa rak'ataini qabla salat al-fajr. Siapa yang mengerjakan solat sunat dalam tempoh siang dan malamnya 12 rakaat, maka Allah akan membinakan untuknya sebuah rumah dalam syurga. Tuan-tuan, pejamatan elok, azam elok, nak cuba buat yang ni. Cuba sungguh tuan-tuan. Saya yang Musalli Aziz Muhammad bila mengaji tentang benda-benda amalan ni, kalau tak teringin rasa nak buat, tuan-tuan, rasa macam tak faedah, tak ada manfaat daripada ilmu yang kita belajar. Tuan faham tak? Ulama sebut dekat kita, kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Kita ni kira tak boleh nak buat, kira ada orang yang beruyuk lah tuan-tuan sekalian. Faham tak sekalian? Kalau dia dituntut kepada kita, disebutkan kepada kita kelebihan untuk buat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas pada zuhur. Kalau tak sempat nak buat 4 rakaat sebelum zuhur tu, 4 rakaat selepas zuhur tu nak jaga juga tak mau bagi lepas. Tuan-tuan, kita biasa terkait dengan sibuk. Dia selalu sebut tu, tak sempat tuan-tuan. Tak sempat sebab apa? Kerja. Dan sekalian, usaha cakap. Sedangkan tuan-tuan, keberkatan akan masa ni tuan-tuan bukan atas tangan kita. Tuan-tuan kalau nak buat satu ibadat dan tuan-tuan asam semua nak buat, tuan-tuan, Allah akan bagi dekat kita satu benda nama taufik. Taufik. Yang pertama, Allah permudahkan ibadat yang dia nak buat tu. Dengan maksud tuan-tuan, kadang-kadang masa tu nampak tak logik dengan kepala kita, tak akan mampu untuk kita sesuaikan masa tu. Masa tu terlalu sikat, tapi dengan keberkatan daripada niat kita untuk melakukan amalan tersebut, maka Allah akan memanjangkan masa tu dalam keadaan kita tak sedar, yang namanya barakah, berkat, az-ziyadah, al-khair, bercambahnya kebaikan daripada masa tersebut. Sebab tu tuan-tuan tengok bagaimana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala umurnya tidak panjang tuan-tuan, tetapi menulis beratus-ratus hadis, beratus-ratus kitab. Ibn Arabi tuan-tuan tulis kitab tafsir tuan-tuan Al-Quran, tafsir Al-Quran yang puluhan ribu helaian muka surat dia. Bagaimana diceritakan ulama yang mampu untuk bersembahyang tuan-tuan sekalian pada setiap malam 600 hingga 1000 rakaat. Yang kalau kita calculate balik by numbers, tuan-tuan calculate pakai calculator, ambil waktu tuan-tuan, Imam Syafi'i bukan sembahyang macam orang sembahyang kat Indonesia itu 20 rakaat 7 minit. Tidak tuan-tuan, dengan bacaan dia, dengan susunan ayat dan dengan bacaan Al-Quran yang tertil dan sebagainya, tuan-tuan sekalian, tak mungkin kita duduk calculate kalau 5 minit tak boleh jadi mesti sampai lepas pada subuh. Dah tuan-tuan, dia ada satu benda nama berkat yang kita tak boleh nak kira dengan nombor. Sebab tu kalau tuan-tuan azam semua nak buat, aku nak buat 4 rakaat sebelum zuhur, aku nak buat 4 rakaat juga selepas zuhur, tuan-tuan, dengan waktu yang terhad untuk kita keluar live dan sebagainya, yakinlah Allah akan memanjangkan masa kita tu supaya kita mampu untuk kita buat, sebab kita azam sungguh dan kita nak buat tu. Faham tuan? Pasal apa tuan-tuan serius itu? Tuan-tuan, itu cerita dia. Boleh faham tak? Baik, Musalli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, jadi apa yang dipanggil sebagai sunat-sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut ni, yang kalau orang buat, sesiapa yang mengerjakan tu akan dibina tuan-tuan, dibinakan untuknya sebuah istana dalam syurga. 4 rakaat sebelum zuhur, lagi 2 rakaat selepas daripada zuhur. Tuan-tuan, kitab yang saya bagi kat tuan-tuan tu tuan-tuan punya, tuan-tuan tulislah kat situ, tulis bagi free kan, bagi free. Tapi kok tuan-tuan rasa tak sedap ambil free ni, contohlah kan, rasa macam rasa salah dia ambil free ni, macam tak kena itu dah. Lagi kalau tu dia tak apa, tuan-tuan bagilah apa-apa itu sebab sekian. Tu maksud kokol lah rasa macam tu. Kalau tak rasa apa, ambil je, tak ada masalah apa, tuan-tuan ambil. Janji mai sekali lagi tuan-tuan bawa untuk kita manfaatkan. Faham tak? Itu Musalli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian tuan-tuan, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas daripadanya. Ini yang muakkad, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ulang balik, 4 rakaat sebelum zuhur, betul? 2 rakaat selepasnya, kemudian 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini tuan-tuan yang muakkad, yang mau tak mau kita cuba untuk kita jaga sungguh-sungguh. Walakin ada satu amalan yang sangat hebat, yang kalau tuan-tuan buat ni tuan-tuan, dia akan mengharamkan tubuh kita daripada masuk neraka. Allahu akbar, subhanallah. Kira dosa ada tak dosa? Ada tak tuan-tuan? Tuan-tuan tak mengaku lah. Tak mengaku.
Ada dosa tak muslimat? Banyak tak? Banyak dosa, subhanallah. Takut kita ni tuan-tuan, takut. Tapi bila kita duk baca tuan-tuan dalam kisah-kisah berkaitan dengan mahsyar, ada orang-orang yang mendapat nikmat ketika di mahsyar. Waktu Allah sedang memasang timbang mizan. Bila Nabi SAW, bila Aisyah bertanya, Aisyah menangis, tuan-tuan tanya kepada Rasulullah dalam keadaan dahsyatnya mahsyar tu, ada tak waktu-waktu sampai orang terlupa akan ahli keluarga dia? Tuan-tuan, kita bangkit daripada mahsyar tu, tuan-tuan, waktu tu tuan-tuan ingat lagi anak dekat mana, isteri dekat mana keluarga, takut-takut juga tuan-tuan. Tapi ada ketikanya sampai dia langsung tak ingat siapa dah, melainkan ketakutan yang teramat sangat dalam diri dia. 3 tempat, kata Nabi SAW. Yang pertama waktu mana tuan-tuan? Pertamanya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, waktu nak turunnya kitab amal. Oh, takut. Selagi kitab amal tu tidak jatuh di sebelah tangan kanan dia, maka waktu tu dia berada dalam ketakutan yang teramat sangat. Lalu subhanallah tuan-tuan, takut-takutnya jatuh sebelah kiri. Kalau jatuh sebelah kiri, susah dia lepas benda tu. Dia kata, baik aku jadi binatang saja waktu tu. Kalau jatuhnya sebelah kanan, tuan-tuan, lepas dah betul, semua urusan dia akan dipermudahkan oleh Allah. Allah tak tengok banyak dah, Allah tak timbang banyak dah, tuan-tuan. Mudah-mudah je Allah lepas dia masuk syurga. Dan waktu tu ada di kalangan manusia yang Allah berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, bawa orang-orang ini masuk terus ke syurga daripada pintu sebelah kanan. Allahu Akbar. Dia Allah tak mau tengok dah dosa dia, Allah tak mau tengok dah apa benda yang dia buat dulu, Allah tak mau tengok. Bawa mereka-mereka ini masuk ke sebelah pintu syurga sebelah kanan, masuk terus. Ini dosa dia, tak mau tengok dah. Timbang tak? Tak payah timbang. Inilah yang dipanggil sebagai orang-orang yang masuk ke syurga ghairu hisab. Tak ada hisab. Tuan-tuan nak jadi orang tu? Subhanallah. Antara orang dia tuan-tuan ialah orang yang diharamkan neraka untuk dia. Tak boleh masuk neraka. Nak timbang apa lagi dah tak boleh masuk neraka. Timbang pun tak boleh masuk neraka. Ada dosa pun tak boleh masuk neraka. Siapa yang orang yang diharamkan neraka atas dia? Sebab haram tu neraka, tak boleh nak masuk. Nama dia tertera sebagai orang yang diharamkan masuk neraka. Subhanallah, hebat orang ni tuan-tuan. Siapa orang ni tuan-tuan sekalian? Ni, man hafadha arba'i raka'atin qabla dhuhri wa ba'daha. Qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramallahu 'alan nar. Man hafadha, siapa yang menjaga, ala arba'i raka'atin, 4 rakaat qabla dhuhri, sebelum daripada zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat pula selepas daripadanya, haramallahu ta'ala, maka Allah akan mengharamkan atasnya 'alan nar, daripada neraka. Ni tu hadis yang ke-11 tu, nampak? Tuan-tuan sekalian, walaupun yang muakkad kepada 4 sebelum dan 2 selepas, tapi kelebihannya tuan-tuan sekalian yang sangat hebat kepada orang yang dapat menjaga 4 sebelum dan 4 selepas. Faham tu? Masna 2 rakaat. Rasa nak jaga tak tuan-tuan? Rasa nak buat tak? Ingat pesan saya ni, kalau tuan-tuan tak sempat nak buat 4 sebelum tu, kot tak sempat, cubalah tuan-tuan untuk buat 4 selepas. Sebelum tak sempat nak buat, sebab sampai-sampai orang dah azan dah. Biasa pun macam tu. Tak? Azan baru keluar, mana sempat nak buat? Tuan-tuan sekalian, solat sebab. Maka tuan-tuan, waktu tu jangan tinggal yang 4 selepasnya, dan rasalah dalam hati ini penyesalan sebab tadi tak sempat nak buat 4 sebelum tu. Mudah-mudahan Allah lapangkan masa kita di depan hari itu untuk kita boleh buat 4 sebelum dan 4 selepas. Faham tu? Baik tuan-tuan, masalah ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, dalam 12 rakaat yang muakkad ini tidak pula disebut tentang 4 sunat, sembahyang sunat sebelum waktu asar. Sebab sembahyang sunat sebelum waktu asar ini dia ghairu muakkad. Sunat yang biasa, bukan sunat yang dituntut. Pun begitu, ada kelebihan yang sangat besar kepada orang yang buat sembahyang sunat sebelum daripada asar. Iaitulah Nabi SAW sebut, rahimallah, maka Allah akan mengasihi, Allah akan merahmati. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, Muhammad.
Keluar satu suara daripada langit, tuan-tuan muslimin asma, bagaimana malaikat Jibril mengarahkan kepada seluruh penduduk langit untuk menyayangi seseorang itu. Apabila Allah menyayangi akan seorang itu, Allah sayang dekat seorang tu, maka akan suruh malaikat Jibril ini, tuan-tuan sekalian, di seluruh penduduk peringkat langit, sayanglah kepada orang ini sebab Allah sayang dekat dia. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan nak dapat kasih sayang Allah, nak dapat rahmat daripada Allah, tuan-tuan, cubalah untuk semayang 4 rakaat sebelum daripada semayang asar. Rahimallahu mra'an shalla qabla asri arba'an. Allah mengasihi ataupun merahmati orang yang mengerjakan solat sunat sebelum solat asar 4 rakaat. Hadis hasan. Baik. Yang ke-13 malam ni hang sambung tu. Man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi mi'atin ayatin kitaban bimi'ati ayatin kitaba minal qanitin wa man qama bi alfi ayatin kitaba minal muqantarin. Mim tu bagi di hadapan ke atas tu betul kan tulisan tu. Man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Sesiapa yang bangun beribadah pada malam hari qiyamul lail dengan membaca 10 ayat saja daripada kitab Allah, maka dia tidak akan ditulis daripada golongan orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. Lalai itu kan Musa alaihi Muhammad, lalai daripada mengingati Allah. Ni bangun tahajud malam-malam, subhanallah, bacaan Al-Quran yang kita buat pada malam itu hanya kira-kira sekadar 10 ayat saja. Yang 10 ayat ini mungkin boleh dia buat itu ketika dia sedang bersembahyang. Faham? Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Campur-campur lebih kurang 10 ayat dah. Tuan-tuan sekalian muslimin ala sayyidina Muhammad. Yang tu yang kita dah biasa buat tu pun tak berapa nak boleh buat. Alhamdulillah sekalian muslimin ala sayyidina Muhammad. Nah tuan-tuan, 10 ayat je. Maka orang ini akan tertulis padanya, tuan-tuan sekalian, maka akan ditulis kepadanya di kalangan, tuan-tuan, akan dikeluarkan daripada kalangan orang-orang yang lalai. Lalai ini ialah orang yang sentiasa lupa akan Allah dalam setiap perbuatannya. Kita lalai ni macam mana, tuan-tuan sekalian? Bila kita nak buat satu benda, kita lupa Allah duk tengok kita, itu lalai. Nak buat satu benda, subhanallah, terlupa dengan Allah duk tengok dia, itu lalai maksud dia. Dia lupa daripada mengingati Allah yang Allah sentiasa melihat akan perbuatan-perbuatan dia. Sebab tu kita selalu buat dosa bila kita duduk seorang. Faham sekalian? Duduk seorang-seorang, subhanallah, waktu tu duduk ada internet dekat depan, ada Facebook dekat depan, tuan-tuan sekalian, ada masya-Allah lebih, tuan-tuan, duduk seorang-seorang, ada yang mula nak tengok benda maksiat. Waktu tu dia lalai daripada Allah. Orang yang bangun qiyamul lail pada setiap malam, yang malam-malam harinya dia baca 10 daripada ayat kitab Allah, maka Allah akan keluarkan dia daripada sifat lalai, daripada mengingati Allah. Lalai yang kedua, tuan-tuan, dia mengambil ringan akan ibadatnya kepada Allah. Faham tak? Musali ala sinumah, mengambil ringan akan ibadatnya kepada Allah. Sembahyangnya, tuan-tuan, selalu dilewat-lewatkan. Musali ala sinumah, dia suka bertangguh-tangguh dengan ibadat-ibadat dia. Main waktu zuhar, dia kata nanti sekejap lagi lah buat zuhar, gitu kan. Maka orang yang 10 ayat ini baca ni, Allah akan cabut daripada sifat orang-orang yang ghafilin, yang orang yang lalai. Nabi SAW sebut lagi, wa man qama bi mi'ati ayatin, siapa yang bangun qiyamul lail daripada setiap malam dengan membaca 100 daripada ayat Allah, maka Allah akan menulis kepadanya perlepasan daripada qanitin. Akan ditulis kepadanya di kalangan orang-orang qanitin. Yang tadi dikeluarkan, yang ini ditulis pula ke atasnya daripada kalangan orang-orang yang qanitin. Siapa orang-orang yang qanitin ini? Ialah orang yang taat dan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja perintah yang main dekat dia, dia nak buat selalu, tuan-tuan. Dia tak mau tanggung-tanggung lagi dah. Taat. Orang taat macam tu, faham?
Ada orang bekerja, seorang orang taat, seorang lagi orang engkar. Kalau bos dia bagi satu arahan, orang taat ni kata macam mana? Ni walaupun di luar daripada bidang tugas dia, tak masuk dalam job scope pun, ni nak minta tolong Ustaz boleh tak? Tolong Ustaz, tolong bawa kereta ni pergi ambil barang kat Ustaz. Memanglah bukan di bawah bidang tugas kamu, tapi supaya nak minta tolong Ustaz. Tuan-tuan, orang yang taat ni apa dia buat? Dia akan baik bos, dia start kereta terus dia pergi. Tuan-tuan, dia tak pernah fikir, dia tak claim, dia tak apa. Sebab apa? Sebab dia orang yang taat. Adapun orang engkar ni tuan-tuan, subhanallah, Musa Jamat, yang di bawah job scope dia mungkin dia boleh buat, tapi yang di luar job scope dia tuan-tuan, dia buat dalam keadaan apa? Dia pun nak suruh orang, menyusahkan orang lain tak ada kerja lagi nak buat apa semua. Tuan-tuan sekalian, dia ingat aku tak ada kerja, dia sambil duduk detiap, sambil dia tak puas hati, dia buat juga benda tu, tapi buat dalam keadaan dia tak redha, dalam keadaan dia tak suka. Tuan-tuan sekalian, Musa Imat tuan-tuan, kita dengan Allah macam tu. Kita duk bincang ni tuan-tuan, ni semua benda-benda sunat. Sunat ini tuan-tuan tak buat pun tak apa. Faham tak? Tapi subhanallah tuan-tuan, kalau kita nak harap benda fardu sahaja yang kita nak buat, cukup ke bakal kita nak buat pergi bertemu dengan Allah? Padahal benda fardu yang kita buat pun belum tentu semua sempurna. Tuan-tuan, sembahyang tadi khusyuk lah. Siapa sembahyang tadi khusyuk sangat angkat tangan? Khusyuk lah sembahyang aku. Siapa tadi? Tak sekalian. Kalau dia rasa khusyuk sangat tu, tak khusyuk lah tu. Ulalai dalam sembahyang tuan-tuan sekalian, sembahyang kita tak khusyuk, ibadat kita yang wajib tak sempurna. Maka waktu tu tuan-tuan, orang yang taat ini bila dengar saja satu perintah daripada Nabi SAW untuk kita melakukan benda sunat, benda yang bukan duduk dalam job scope kita pun, something extra, tapi dalam keadaan kita nak jaga Allah, kita nak tunjuk kata kita kasih sungguh dekat bos kita yang nama Allah tu, kita nak jaga, kita nak kasih sungguh kepada bos kita tuan-tuan sekalian yang nama Rasulullah SAW tu, nak bagi tahu kita kasih sangat dekat dia, suruh bila apapun aku akan buat. Inilah tanda kasih aku kepada kamu ya Allah, inilah tanda kasih aku kepada kamu ya Rasulullah. Rasulullah buat apa semua aku nak buat semua Allah, sebab itu nak jadi saksi bahawa aku cinta kepada kamu ya Rasulullah. Tidaklah? Maka waktu tu tuan-tuan, dia apa saja yang dia dengar tentang amalan-amalan sunat ni, dia nak buat. Sebab apa? Sebab ini telah dibuat oleh Rasulullah SAW, kekasih dia, dan dia nak tiru macam mana Rasulullah SAW buat. Faham tak? Maka orang yang boleh bangun pada setiap malam, dia membaca 100 daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam sembahyang dia ke, atau dalam bacaan Al-Quran dia ke, atau dalam zikirnya ke, maka waktu itu Allah akan memasukkan dia di kalangan orang-orang yang qanitin. Orang yang musalli ala Sayyidina Muhammad, apa dia? Orang yang bangun, orang yang khusyuk dan taat kepada Allah. Sesiapa yang bangun dalam membaca, kata Nabi SAW, "Man qama bi alfi ayatin", siapa yang bangun qiyam mulai pula dengan membaca 1000 daripada ayat Allah, 1000 pakai dak. Dia cerita, Ustaz kami pegang yang 10 tu cukup lah. Dia kira yang kecil tak. Dak, kalau mampu buat, sebab ada orang boleh buat. Faham tak? 1000 subhanallah musalli ala sayyidina tuan-tuan sekalian. Dia buat 1000 ayat, dia baca pada setiap malam tuan-tuan, pada ketika dia bangun qiyam mulai. Maka kata Nabi SAW, akan ditulis daripadanya tuan-tuan, kutiba minal muqantirin, maka dia akan dimasukkan di kalangan orang-orang yang al-muqantirin. Siapa orang-orang muqantirin ni? Yang hidupnya sentiasa dikurniakan pahala melimpah ruah dalam hidupnya. Dalam hidup dia tuan-tuan sekalian, Allah susun perjalanan hidup dia tuan-tuan, tidak ada ruang untuk dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tak ada ruang nak buat maksiat. Ada orang macam ni tuan-tuan, dia memang Allah susun hidup dia tu, dah sampai makamnya Allah menyusun hidup dia supaya dia tidak ada ruang langsung untuk melihat kepada kemaksiatan. Hidup dia dalam taat aja, hidup dia dalam ibadat aja. Subhanallah, musalli sallallahu. Faham tak? Pasal apa? Pasal Allah telah mengangkat darjat dan maqam dia tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi solat malam ni tuan-tuan, jangan anggap dia tahajud saja. Kita qiyamul lail. Sebut qiyamul lail dia merangkumi daripada ibadat-ibadat yang kita buat pada sebelah malam. Allah sebut dalam Quran. Saya sebut hari itu kat sini, saya ingat tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad. Kita ni tak boleh tak boleh tinggal tahajud tak. Tak boleh tinggal tahajud tak boleh. Ini yang mengaji malam ni. Ramai tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad. Setiap orang pada kita ni paling kurang 2 rakaat kena buat. Ni nak jaga yang 10 kali jadian. Betul kan? Sebab betapa hebat dan dahsyatnya orang yang bangun qiyam mulai. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Di padang mahsyar teruk keadaan. Ramai manusia daripada zaman Nabi Adam sampai umat yang terakhir.
Berhimpun satu tempat, duduk sedap, padat, ketat, tenggelam dalam peluh, Nabi kata, sampai dagu, sampai hidung. Tuan-tuan Muslim ala Sayyidina Muhammad duduk melanggu, masing-masing duduk harap udara, tarik-tarik, masing apa, ketat, padat sangat. Subhanallah, subhanallah. Tu tak kira lagi makhluk-makhluk Allah yang duduk, tuan-tuan yang duduk Allah dekat, tak kira lagi makhluk-makhluk Allah yang demikian, tuan-tuan Muslim ala Sayyidina Muhammad. Turun pula tu daripada langit tu yang bercahaya-bercahaya tu, siapa pula tu? Penduduk langit yang lebih ramai daripada penduduk bumi. Turun pula langit kedua pula yang lebih ramai daripada penduduk langit pertama. Demikianlah sampai langit ketujuh. Tuan-tuan, semua manusia duduk dalam keadaan yang sangat dahsyat, yang sangat tidak selesa dan sangat teruk keadaannya. Dan masing-masing menyebut dalam riwayat sebut Rabbi Salim, Rabbi Salim. Tuan-tuan, Rabbi Salim ni maksud apa? Wahai Tuhan kami, kesianlah dekat kami, kesianlah dekat aku, kesian dekat aku. Kesian dekat kita dengan harap kita mendapat belah kesian daripada Allah. Yang orang yang mendapat belah kesian dan dipandang oleh Allah ni, dia akan diselamatkan daripada masalah macam tu. Sebab kita duk tengok dalam ramai tu, ada orang yang duduk di bawah arasy Allah, dapat perlindungan daripada bawah arasy Allah, yang dapat teduhan daripada bawah arasy Allah. Dia orang lain semua duduk dalam keadaan berpeluh, tenggelam, menjerit, menangis sampai keluar air mata darah. Nabi cerita nak gambarkan teruknya keadaan tu. Kita tak pernah tengok orang mengalir air mata darah di dunia, tuan-tuan sekalian. Nanti di akhirat bahkan kita sendiri akan mengalirkan air mata darah nak beritahu bahawa dahsyatnya keadaan waktu tu. Tapi ada orang duduk tenang dekat atas. Ada orang duduk dalam keadaan sejuk pun. Orang yang mendapat nikmat, mendapat perhatian di sisi Allah SWT. Siapa orang tu, tuan-tuan sekalian? Subhanallah. Kita pun berharap, tolonglah ya Allah, tengoklah aku, malaikat tolonglah tengok aku. Tapi apa lebihnya kita ni Allah nak tengok kita? Apa lebihnya kita ni berbanding dengan manusia yang ada dalam ramai-ramai? Apa lebihnya kita ni sampai Allah nak pandang wajah kita? Apa lebih kita ni? Tahajud berat nak buat, sembahyang sunat tak pernah buat, Quran tak pernah duk baca. Sekalian muslimat, sembahyang tak pernah khusyuk, ibadat tak pernah seronok, tuan-tuan. Cinta pada Allah, mulut sebut dia, tuan-tuan, tapi hati nak tunggu waktu masuk sembahyang, tuan-tuan, ni gelisah nak tunggu masuk waktu sembahyang ni. Bukan gelisah nak buat, gelisah tak mau buat. Betul tak kan? Kalau kita ni, tuan-tuan, muslimat, nak masuk waktu sembahyang pula apa semua. Ada tak kalau yang kita ni, seronoknya nak sembahyang, seronok ada ke? Atau dia kata kalau masuk pula dah semalam baru sembahyang. Punya cepat dia rasa betul-betul punya tak seronok kita nak menerima waktu sembahyang. Dan macam tu kan lebih kita nak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allahumma salli. Sebab tu tolonglah tuan-tuan. Sebab kita nak kena jadi orang yang dapat maqaman mahmuda nanti di padang mahsyar. Maqaman mahmud, kedudukan yang terpuji. Allah bagi dah dekat kita jalan macam mana kamu nak dapat maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji ni. Dan Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Isra, Allah kata apa tuan-tuan sekalian? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Orang yang sebahagian daripada malam-malam dia bangun untuk bertahajud dengan melakukan ibadat sunat. Orang ni akan dapat maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Sebut Rabbi Salim, Allah tolong aku, kesian dekat aku. Allah nampak kita sebab kita dapat kedudukan yang terpuji. Kita layak untuk mendapat pujian di sisi Allah. Orang ni siapa ni? Yang waktu orang tidur dia bangun bermunajat kepada Allah. Dia bangun untuk melakukan ibadat-ibadat sunat pada malam-malam hari dia. Sebahagian daripada malam itu dia bangun untuk bermunajat kepada Allah. Bila waktunya? Nabi sebut dalam satu hadis, thuluth min akhirul lail. Thuluth, 1/3 daripada akhir malam. 1/3 daripada akhir tu waktu dia. Sebab apa? Sebab waktu tu yanzilu tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Turun Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap malam ke langit dunia. Bila ni tuan-tuan sekalian? 1/3 daripada akhir malam. Waktu tu Allah turun. Turun macam mana kata ulama? Jangan duk bayang Allah turun macam tu. Faham? Cerita dia, kata ulama, nak menggambarkan betapa hampirnya Allah dengan manusia waktu tu. Terlalu dekat. Waktu tu Allah kata kepada malaikat, "Salli asab may yad'uni fastajib lahu." Siapa yang berdoa waktu tu aku nak mustajabkan doa dia. May yas'aluni, siapa yang minta apa-apa daripada aku hajat, aku akan tunaikan hajatnya. Wa may yastaghfiruni, siapa yang minta ampun daripada aku akan ampunkan dosa dia. Faham ni tuan-tuan sekalian? Maksud dia apa? 1/3 akhir malam tu waktu qiyamul lail yang paling afdal. Nah, 1/3 dah kira tengok. Daripada maghrib sampai subuh bagi 3. Ambil time. Saya ingat saya pukul 2 onward sampai subuh. Pukul 2 atau pukul 3 terus sampai subuh.
Faham tak ni? Mustajabah tu waktu dia. Baik. Adapun tuan-tuan sekalian, apa amalan yang kita boleh buat pada waktu tu? Yang pertama je tuan-tuan, sembahyang. Ini yang paling afdal, sembahyang. Nabi SAW digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki. Sembahyangnya Nabi berdiri ini sampai bengkak kaki, pecah kaki. Oh subhanallah sekalian. Maksud dia Nabi berdiri terlalu lama. Maksudnya bacaan yang Nabi baca dalam sembahyang itu bacaan yang sangat panjang tuan-tuan. Habis satu juzuk, masuk juzuk kedua. Habis satu juzuk lagi, masuk juzuk ketiga. Habis itu tuan-tuan diceritakan dalam riwayat bagaimana Nabi sembahyang baca tuan-tuan 4 juzuk Al-Quran. Diceritakan bagaimana para sahabat tuan-tuan mengkhatam Al-Quran dalam sembahyang-sembahyang mereka. Subhanallah, khatam Quran. Faham tak ni? Saya ada simak tuan-tuan. Allah Rabbi subhanallah, tu keadaan Nabi SAW sembahyang tuan-tuan. Maksud dia apa? Tuan-tuan, yang pertama sekali yang afdal sembahyang, dan dalam riwayat cerita Nabi SAW sembahyang 11 rakaat pada bulan Ramadan, dan bukan daripada bulan Ramadan Nabi SAW sembahyang 11 rakaat. Sekalian musalli ala sayyidina Muhammad, 11 rakaat yang sangat panjang. Yang kedua tuan-tuan, ada juga hadis yang menceritakan bagaimana salatul lail, sembahyang malam itu mathna 2 rakaat. Yang ni pula tidak dicerita jumlah dia. 2 rakaat. Kata Nabi SAW, fa idza khashiya ahadukum as-subha, apabila telah sedar daripada kamu, apabila telah muncul daripada kamu ni apa ni? Waktu subuh, dekat dengan subuh lah. Dia buat 2 rakaat, tak tahu rakaat, 2 rakaat, dia kira 2 sampai tiba-tiba dah masuk waktu subuh. Kata musalli ala sayyidina, salla raka'atan wahidatan, maka bangunlah untuk sembahyang 1 rakaat yang nama dia witir, sebagai penutup kepada sembahyang yang banyak tadi itu. Itu daripada hadis Rasulullah SAW. Faham tak sekalian? Apa kita boleh buat? Mula-mula tuan-tuan kita bangun musalli sembahyang tahajud. Lepas daripada bangun tahajud tu, kita bangun pula tuan-tuan musalli untuk sembahyang taubat. Ini saya nak bagi amalan yang kita boleh buat. Habis daripada sembahyang taubat tu tuan-tuan, kita buat pula 2 rakaat sembahyang hajat. Habis daripada 2 hajat tu sekalian, kita buat pula musalli 3 rakaat daripada witir. Maka kita tutup dengan witir kita. Bangkitlah waktu tu tuan-tuan muslimat sekitar pukul 5 atau 4:30 dah memadai dah untuk kita sembahyang. Ini yang simple yang kita boleh buat tuan-tuan. Kemudian yang kedua, amalan yang kita buat dalam musalli ala sayyidina Muhammad pada waktu qiyam lail, yang kedua ialah musalli ala sayyidina Muhammad, kita membaca Al-Quran. Coba ni sebut jumlah huruf yang kita baca, ada 1000, ada apa semua tu, ada 100. Yang ni mungkin kita boleh dapat daripada bacaan Al-Quran kita yang panjang. Ada masa sepanjang baca Al-Quran subhanallah dengan tertil tuan-tuan musalli semua. Dan yang ketiga, amalan yang kita boleh buat pada waktu tahajud atau waktu qiyamul lail ni tuan-tuan ialah banyakkan berdoa. Waktu tu mayyad'uni fastajib lahu, kata Allah kepada hamba dia, kepada malaikat jika ada di kalangan hamba yang berdoa, aku nak mustajabkan doa dia. Waktu tu waktu mustajab doa. Tuan-tuan musalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang keempat, boleh memperbanyakkan zikir ketika bangun pada ketika sebut zikir. Dan tuan-tuan, saya dah ijazahkan kepada tuan-tuan, ada di kalangan tuan-tuan yang disebut sebagai aurat rabbaniyah, zikir-zikir rabbani yang 700 itu tuan-tuan. Mungkin zikir rabbani ini tuan-tuan boleh buat pada waktu tu. Istighfar 1 kali, subhanallah bihamdi, subhanallahul azim, astaghfirullah 1 kali, la ilaha illallah 1 kali. Lagi tuan-tuan, hasbunallah wa ni'mal wakil 1 kali, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 1 kali. Kemudian la haula wala quwwata illa billah 1 kali, dan selawat kepada Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam 1 kali. Tu boleh buat amalan-amalan zikir tu pada waktu qiyamul lail tersebut tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ni istiqamah dalam ibadat tu tuan-tuan. Dan yang berikutnya tuan-tuan, yang ke-14, kelebihan solat sunat secara bersunyian, yang ni kita simpang pada minggu bulan hadapan insya-Allah. Betul ni? Insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah musalli ala sayyidina Muhammad, sebab banyak kelebihan-kelebihan yang akan seorang itu peroleh apabila dia solat sunat secara bersunyian ataupun bersendirian tanpa diketahui oleh orang lain. Yang ni tuan-tuan, kita nak ambil kisah-kisah alim ulama yang diangkat darjatnya, antaranya Imam Malik. Antaranya tuan-tuan sekalian muslimat dikala yang saya sebutkan tadi ni tuan-tuan sekalian, bagaimana jutaan manusia datang mengiringi jenazah dia. Padahal tuan-tuan sekalian muslimat, selepas dia mati barulah
diketahui bahawa dia banyak melakukan ibadat-ibadat sunat pada sebelah malam secara bersendirian. Jutaan manusia Allah gerak hati untuk pergi sembahyang jenazah dia, sebab dia selalu bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan sembahyang ataupun bersunyi-sunyian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akan kita bincang dalam pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Cukup sekadar itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah subhanahu